Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Pada hari ini, awak bersama saya, Cikgu Siti Hajar binti Kamil, daripada SMKA Datuk Haji Abu Hassan Haji Sail untuk bercerita lagi tentang bahasa Melayu, ilmu bahasa Melayu. Jadi bersama cikgu pada hari ini ialah anak-anak daripada tingkatan 5 Al-Khawarizmi, iaitu Akilah, Syafiah, Wafal dan Nuri. Anak-anak ini akan bersama cikgu sehingga habis kelas dan bersama awak semua, pelajar-pelajar tingkatan 5 untuk tajuk pada hari ini iaitu teknik menjawab soalan pemahaman umum dan sastra. Untuk SPM. Jadi cikgu persilakan dahulu Syafiah untuk membacakan doa. Jadi persilakan Syafiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi untuk hari ini cikgu akan teruskan lagi dengan tajuk kita pada hari ini iaitu teknik menjawab soalan pemahaman umum dan sastra. Baiklah, untuk hari ini apa yang kita perlu pelajari pada hari ini? Objektif kita. Boleh bacakan ke tidak? Akilah, apa objektif kita pada hari ini? Objektif kita hari ini adalah mengenal pasti teknik menjawab 4 soalan pemahaman umum dan 4 soalan pemahaman petikan sastra dengan format yang betul. Jadi Syafiah, Wafal dan Nurin itu yang kita akan dapat akhir kelas nanti. Jadi kita akan tengok apa standard kandungan dan standard pembelajaran. Apa proses yang kita akan lalui untuk mencapai objektif kita pada hari ini. Untuk petikan pemahaman umum, kita akan dapat memproses membaca untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Dan apa dia punya standard pembelajaran iaitu 2.3.3 membaca dan membuat kesimpulan daripada bahan dengan betul. Seterusnya, untuk petikan sastra, standard kandungan 4.1 ialah awak perlu memahami dan mengekspresi karya sastra. Seterusnya, untuk 4.1.1 dan 4.1.2 untuk standard pembelajaran, awak perlu memahami dan mengapresiasi, bukan mengekspresi, mengapresiasi. Maksudnya menghargai untuk menghubung kait aspek yang menarik dalam prosa moden dan prosa tradisional, puisi moden dan puisi tradisional. Baiklah. Cikgu teruskan lagi ya, Wafal. Baik, cikgu. Kita akan tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Bersama cikgu dan kawan-kawan awak di sini. Awak akan belajar yang pertama. Apa Nurin? Teknik menjawab soalan pemahaman. Pandai. Yang kedua, Syafiah. Yang kedua, kita akan belajar konsep soalan pemahaman umum dan petikan sastra. Bagus. Dan diikuti dengan perkara ketiga, perkara keempat, perkara kelima dan perkara keenam, iaitu kita akan telusuri soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan soalan 4. Kenapa 4 je? Sebab memang ada 4 soalan. Nak buat macam mana kan? Tapi kita akan tengok daripada kedua-dua set, iaitu pemahaman umum dan petikan sastra. Baiklah. Cikgu teruskan lagi. Ini merupakan teknik murid bijak. Anak-anak cikgu dekat Semadah terutamanya, semua bijak-bijak. Jadi untuk mendapat keputusan yang terbaik, kita mesti ada teknik tersendiri. Jadi setiap soalan, set soalan dalam kertas awak ataupun dalam apa yang kita belajar, semua ada teknik sebenarnya daripada cikgu-cikgu di Semadah. Jadi ini merupakan teknik yang cikgu hasilkan khas untuk
petikan umum dan petikan sastra. Okey, kita ada 4 teknik yang perlu awak lalui untuk menjawab soalan ini dan mendapat markah yang semaksimum mungkin. Okey, kita akan tengok soalan teknik yang pertama. Apa teknik yang pertama, Akilah? Teknik yang pertama, kita perlu baca soalan terlebih dahulu. Okey, bagus. Okey, teknik yang pertama, awak kena baca soalan dulu. Okey, kebiasaannya kita baca bahan dulu kan, bahan petikan dulu kan. Tapi untuk menjadi budak bijak, kita kena smart. Jadi kita akan baca soalan dulu. Semua soalan tu kita akan baca dulu. Okey? Sebab apa? Bila kita dah baca soalan, kita tahu apa yang kita nak. Betul tak? Betul tak, Syafiah? Okey. Yang kedua, Syafiah. Apa teknik yang kedua? Yang kedua, murid yang bijak akan mencatat kata kunci yang terdapat dalam soalan. Okey, bagus. Okey, awak perlu mencatat bila awak dah baca soalan. Okey, jadi awak dah tahu dah apa kehendak soalan, apa kata kunci soalan. Jadi, awak perlu mencatat. Okey, ini petikan awak kan? Soalan, awak dapat soalan, okey, ni ada petikan. Awak dah baca soalan, awak kena catat. Soalan 1 nak apa? Soalan 2 nak apa? Dekat sebelah petikan. Soalan 3 nak apa? Soalan 4 nak apa? Ini merupakan teknik budak yang bijak. Teknik murid yang bijak. Okey. Yang ketiga, Wafal. Murid membaca petikan dengan teliti dan menggariskan perkara yang berkaitan dengan kata kunci. Okey, bagus. Okey. Bila kita dah letak kata kunci daripada soalan dekat petikan, kita akan baca petikan. Barulah baca petikan. Yang ketiga baru baca petikan. Bila baca, otak kita ni, sel-sel otak kita akan berhubung. Akan menghubungkan antara catatan kita dengan bahan petikan yang awak baca tu. Faham tak? Jadi kita akan tahulah. Jadi kita akan gariskan apa yang berkait dengan apa yang awak catat tadi. Jadi itulah cara murid-murid yang bijak, yang smart. Betul tak? Betul tak, Syafiah? Betul, Cikgu. Okey, yang keempat, Nuri. Menjawab soalan mengikut teknik yang diajarkan. Okey, yang keempat, perlu menjawab soalan ni mengikut teknik yang cikgu ajar. Tak kisahlah cikgu mana-mana ajar pun, tapi ikutlah seperti apa yang cikgu ajarkan. Sebab hidup ni ada banyak pilihan. Nak dapat markah kosong pun boleh, nak dapat markah penuh pun boleh. Okey, kita terus kepada yang seterusnya. Kita akan tengok dekat sini. Okey. Konsep soalan pemahaman umum dan konsep soalan petikan sastra. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama, Wafal, apa yang dikatakan dekat mana soalan ni ada, Wafal? Dekat mana kita jumpa soalan ni? Okay, kalau untuk soalan pemahaman umum, dia berada di soalan 6 bahagian B dalam kertas 2. Manakala soalan pemahaman petikan sastra, dia dalam bahagian B dalam kertas 2 juga, tapi dia adalah soalan yang ke-7. Pandai. Okey, yang seterusnya Syafiah. Untuk bahan yang kedua, untuk item yang kedua, apa perbezaan di antara pemahaman umum dan petikan sastra, Syafiah? Kalau pemahaman umum, dua bahan akan disediakan sama ada daripada majalah ataupun akhbar. Manakala kalau petikan sastra, sekurang-kurangnya dua bahan disediakan, iaitu yang terdiri daripada bahan prosa dan bahan bukan prosa. Okey, bagus. Okey, dua bahan ni memang kebiasaannya petikan pemahaman umum akan diberikan dua bahan. Dia bukan kebiasaan lah sebab awak pun calon yang pertama KSSM. Tapi untuk pemahaman umum, dua bahan diberikan dan cikgu yakin bahan yang diberikan ni adalah berdasarkan daripada tema dalam buku teks. Ada 16 tema dalam buku teks awak, betul kan? Okey. Jadi sudah pasti apa bahan yang diberikan tu mesti berdasarkan kepada tema buku teks. Berbeza dengan petikan sastra sekurang-kurangnya dia 2. Jadi dia boleh berikan 3 pun sebenarnya. Okey, yang terdiri daripada bahan prosa dan bukan prosa. Apa itu bahan prosa dan bukan prosa? Okey, cikgu terangkan dekat sini ya. Bahan prosa ialah penulisan. Okey, penulisan yang agak panjang
Okey, seperti kalau bahan prosa yang berbentuk tradisional seperti apa? Hikayat, betul tak? Okey, hikayat tingkatan 4 apa hikayat tingkatan 4? Hikayat kepimpinan pandai. Okey, hikayat tingkatan 5 apa? Burung terbang dipipiskan dada. Boleh juga ditanya hikayat-hikayat yang ada dalam buku teks. Okey? Dan kalau bukan prosa maksudnya dia berbentuk puisi. Tak kisahlah puisi moden ataupun puisi tradisional. Okey, yang seterusnya kita tengok yang ketiga. Okey, Nurin, apa yang ketiga Nurin? Yang ketiga untuk pemahaman umum dan petikan sastra dia 4 soalan disediakan. Okey, betul. Dan sumbangan markah bagi pemahaman umum 12 markah, tetapi petikan sastra adalah 13 markah. Okey, dia berbeza dekat situ. Okey? Berbezanya sama 4 soalan tapi berbezanya pada markah. Okey, kita teruskan lagi kepada yang seterusnya. Okey, cikgu alih lagi ke sini. Bergerak-gerak awak. Okey, kita akan tengok soalan yang pertama. Okey, untuk pemahaman umum. Tengok berbeza dengan petikan sastra. Apa perbezaannya? Tapi ada juga persamaan. Okey, kita tengok yang pertama. Yang pertama, soalan 1 ni dia memang nak maksud rangkaian kata. Okey? Jadi awak pun dah pernah menjawab dah soalan-soalan ni. Okey? Nakkan rangkaian kata. Apa maksud rangkaian kata? Jadi, yang kedua, itulah yang menunjukkan perbezaan di antara pemahaman umum dan petikan sastra. Apa perbezaan di Syafiah? Perbezaannya, kalau petikan pemahaman umum, kita kena kenal pasti sinonim bagi perkataan yang soalan berikan. Manakala kalau petikan sastra, kita kena kenal pasti maksud keseluruhan rangkaian kata yang diberikan dalam soalan. Okey, bagus. Inilah perbezaannya. Untuk pemahaman umum, dia akan minta kita bagi sinonim ataupun perkataan sama makna, sama maksud dengan apa rangkaian kata yang ditanya dalam soalan. Manakala kalau petikan sastra ni, dia nak kita memahami keseluruhan rangkaian kata tu. Sebab petikan sastra ni kan dia berbeza kan. Dia akan bagi satu frasa daripada keratan puisi contohnya. Jadi kita perlu memahami apa maksud puisi itu secara keseluruhan dan kita membina ayat sendiri untuk memberikan maksud tersebut. Okey. Dan seterusnya, untuk yang ketiga dan keempat sama sahaja, iaitu murid mesti jawapan murid mestilah bersesuaian dengan konteks bahan. Maksudnya bila kita letak jawapan kita tu ke dalam petikan tadi, memberi maksud yang tidak mencapah kepada konteks yang lain. Maksudnya masih berada dalam konteks bahan tu lagi. Okey, dan yang keempat, seperti biasa, perlu menyalin kepala soalan. Okey, yang seterusnya, okey, kita tengok kepada format soalan. Okey? Okey, soalan yang pertama untuk pemahaman umum. Okey, cikgu akan bacakan dulu soalan. Berdasarkan bahan 1. Okey, tengok contoh soalan dia macam ni ya. Okey. Cikgu dah sediakan jawapan sebab kita nak belajar teknik macam mana nak menjawab sebenarnya. Okey. Soalan 1. Berdasarkan bahan 1, andai katalah ada bahan yang diberikan. Berikan maksud keberkesanan tindakan. Ini adalah perkataan yang dicondongkan dalam petikan. Okey, jadi dia nak kita bagi sinonim ataupun perkataan yang sama maksud dengan rangkaian kata ini. Okey, jadi Akilah, tolong bacakan jawapannya Akilah. Jawapannya, maksud keberkesanan tindakan ialah keberhasilan sesuatu usaha. Okey, bagus. Okey, jadi keberhasilan sesuatu usaha. Okey, ada satu tips, ada satu petua untuk soalan ni. Okey, jika awak tidak yakin dengan satu perkataan, contohnya awak tak yakin dengan keberkesanan, apa ya awak lupa, macam jam kan, tiba-tiba jam nak jawab soalan kan. Jadi, awak tulis sahaja balik keberkesanan. Tindakan awak yakin, inilah jawapannya, sesuatu usaha. Okey, jadi awak salin je balik, keberkesanan sesuatu usaha. Sebab apa? Jika awak tak salin ataupun awak tukar sesuatu yang tidak yakin dan itu jawapan tu salah, jadi jawapan tu yang salah tu akan terus, walaupun satu salah, dikira akan kosong markahnya.
Okey, ini berdasarkan kepada pengalaman cikgu menanda SPM lah untuk tahun-tahun sebelum ni. Mungkin ada perubahan tapi setakat ni kita ikut dahulu yang tu. Okey? Jadi pastikan kalau yakin dua-dua, okey dapatlah 2 markah, baguslah macam tu. Tapi kalau tak yakin satu, jawab satu dan salin sahaja satu lagi perkataan. Okey, boleh jelas ya Wafal? Nurin, mengangguk tu jelas kan? Okey. Jelas cikgu? Yes, cikgu. Bagus. Okey, kita terus kepada petikan sastra. Okey, tengok soalan dia. Berdasarkan petikan sajak. Nampak sajak. Berikan maksud kucari erti hidup. Maksudnya dekat sini, dia mesti kita fahami apa maksud ni dalam konteks teks yang dibagikan, yang diberikan. Okey, jadi Syafia, apa maksud, apa jawapan dia Syafia? Jawapannya, maksud kucari erti hidup ialah penyajak ingin mendapatkan maksud sebenar kehidupan. Okey, bagus, sedap suara Syafia. Okey, nampak kan? Apa yang dikatakan kucari erti hidup. Maksudnya berdasarkan kepada konteks petikan tersebut, maksud dia ialah penyajak ingin mendapatkan maksud sebenar kehidupan. Okey, boleh jelaskan? Boleh faham kan? Perbezaan dia nampak kan? Okey, kita teruskan kepada petikan soalan nombor 2. Okey, untuk petikan umum dan petikan sastra. Okey, kita tengok soalan nombor 2 ya. Okey, ini adalah perbezaan yang menyebabkan soalan petikan umum mendapat 12 markah penuh dan sastra 13 markah. Inilah perbezaannya. Kita tengok, okey, untuk nombor 1, jawapan perlu ambil dekat mana Akilah? Daripada bahan cikgu. Pandai Akilah. Okey, jawapan mesti diambil daripada bahan. Tak boleh daripada ambil tempat-tempat lain. Ataupun tiba-tiba datang ilham, tiung-tiung datang ilham. Tak boleh. Semua kita kena ambil daripada bahan. Sebab itulah kita kena catat dekat petikan tu tadi. Itulah. Sebab kita kata, okey, jawapan nombor 2 mesti daripada bahan. Okey, jadi kita akan tengok apa yang kita nak cari daripada bahan. Murid perlu membaca bahan dengan teliti untuk membuat banding beza atau penilaian. Sama dengan petikan sastra. Kita perlu menganalisis petikan tersebut. Menganalisis soalan berdasarkan petikan. Okey, dan yang ketiga, kita tengok dekat sini. Okey. Okey, tengok kat sini ya. Nurin, cuba cerita kat Cikgu Nurin. Apa perbezaan di antara nombor 3 untuk petikan umum dan nombor 3 untuk petikan sastra? Untuk pemahaman umum, dia 3 markah. Tapi untuk petikan sastra, dia 4 markah. Kalau pemahaman umum, dia perlu 3 isi dalam 3 ayat. Tetapi kalau petikan sastra, dia memerlukan 2 isi tetapi dalam bentuk pernyataan tambah ayat huraian. Bagus. Okey, untuk pemahaman umum. Pemahaman umum ni, kebiasaannya 3 markah. Bila 3 markah, biasakan jawab 3 isi. Sebab apa? Memanglah isi cukup 2. Kalau lembaga peperiksaan, kalau soalan 3 markah, dia memang akan cukup isi. Kita akan cari jawapan 2 sudah cukup. Tapi pasti ke jawapan 2 tu betul. Sebab itulah kita kena ada 3 jawapan. Dan asingkan jawapan. Okey, jangan buat dalam satu ayat penuh 3 jawapan. Ingat, awak memudahkan pemeriksa mencari markah, mencari jawapan awak. Awak pun akan mendapat markah dengan mudah. Ingat tu pesan cikgu. Okey, berbeza dengan petikan sastra, dia ada 4 markah, isi perlu 2. Okey, dalam ayat mesti ada 4. Ingat tu. Ayat 4, isi perlu 2. Sebab apa? Dalam satu isi akan ada bukti. Dalam satu isi lagi ada bukti. Itu yang dikatakan penyataan. Isi ialah penyataan dan huraian ialah bukti. Okey, bukti daripada mana? Bukti daripada bahan dalam petikan sastra tersebut. Okey, yang keempat dan yang kelima sama sahaja. Mesti menyalin kepala soalan. Kalau awak tak salin kepala soalan, isi awak 3 ke, 4 ke, 5 ke, tak salin soalan, tak salin kepala ayat, awak akan ditolak 1 markah. Sebab itu dikira kegramatisan ayat jawapan. Okey, dan yang kelima, jawapan perlu dinyatakan atau maksudnya yang kelima ni maksud dia awak kena nyatakan merujuk kepada bahan berapa. Ini jawapannya. Dia macam tu. Okey? Okey, boleh cikgu teruskan lagi? Akilah, boleh cikgu teruskan? Boleh cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita tengok dekat sini. Okey.
Untuk soalan, soalan 2. Okey, ini contohnya. Tengok contoh dekat sini Okey, kita pergi. Okey, kita tengok Syafia. Okey, cikgu baca soalan, Syafia akan baca jawapan. Okey? Cikgu nak bawa ke sini pula. Ke sini pula. Okey. Okey, kita akan tengok. Merujuk kepada bahan 1 dan bahan 2, nyatakan kaitan antara tanda dan langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah penderaan kanak-kanak. Okey, soalan dia ialah tentang, tema dia ialah tentang penderaan kanak-kanak. Sekarang ni, soalan ni, ini cara nak menganalisis soalan. Kita akan tulis dekat petikan tadi, kita akan tulis kat situ, tanda langkah. Kaitan tanda dengan langkah untuk atasi masalah penderaan kanak-kanak. Itu yang kita akan catat. Ingat Okey, jadi jawapan dia, okey Syafia, cikgu nak dengar jawapan daripada awak. Jawapannya, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, kaitan antara tanda dan langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah penderaan kanak-kanak ialah masyarakat perlu membuat laporan polis jika mereka melihat kanak-kanak mencederakan diri atau cenderung untuk membunuh diri. Okey, Selain teruskan. Selain itu, ibu bapa perlu menyiasat dan mengambil tindakan jika anak-anak mereka menunjukkan perubahan tingkah laku secara tiba-tiba. Seterusnya, di sekolah pula guru perlu bertindak melaporkan kepada pihak kaunseling atau unit disiplin jika murid menunjukkan sikap takut kepada orang sekeliling atau tempat-tempat tertentu. Okey, bila tengok jawapan ni kan, nampak? Mesti ada kepala ayat, nampak? Yang pertama ada kepala ayat. Yang kedua, mesti menjawab tanda dan langkah. Tengok, yang purple ni ialah langkah. Yang tanda ni ialah warna turquoise. Nampak jadi, gunakan selain itu, seterusnya. Ini mesti guna untuk membezakan ayat-ayat tersebut. Okey, nampak kan? Dan pastikan ada subjek. Mesti ada subjek. Okey? Okey, boleh nampak, boleh faham kan? Untuk soalan yang kedua, pemahaman umum. Okey. Faham cikgu? Okey, berbeza dengan petikan sastra. Okey, kita tengok petikan sastra. Huraikan keinsafan penyaja yang terdapat dalam bahan 1 dan bahan 2. 4 markah. Bila 4 markah, mesti kena ada ayat penyataan dan mesti kena ada ayat huraian. Okey, kita teruskan. Okey, cikgu baca soalan dia. Okey. Huraikan keinsafan penyajak yang terdapat dalam bahan 1 dan bahan 2. Okey, jawab seorang. Siapa? Siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey, bagus. Merujuk kepada bahan 1, penyajak berasa insaf kerana mengenangkan dosanya yang lalu. Buktinya, penyajak bersujud dan memohon keampunan atas segala kesilapannya yang lalu sebelum dia meninggal dunia. Merujuk kepada bahan 2 pula, penyajak merintih kepada Tuhan agar menerima taubatnya sebelum dia meninggal dunia. Buktinya, penyajak memohon semoga pintu taubat masih terbuka sebelum api neraka menyala. Okey, nampak tak? Ini merupakan penyataan. Ayat penyataan, dan bukti ni biasakan guna bukti, jangan guna contoh, guna bukti. Sebab ini kita ambil daripada petikan sebenarnya dan kita olah jadikan ayat kita. Sebab kebiasaannya ayat pasif betul dalam sajak, dalam syair. Jadi kita olah jadi ayat biasa. Susunan songsang kita jadikan ayat biasa dan kita salin sahaja letak sebagai bukti. Okey, boleh faham kan? Nampak kan perbezaan antara soalan pemahaman umum dengan petikan sastra, nampak kan? Okey, bagus. Okey, kita terus kepada soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni menarik. Okey? Dan soalan keempat lagi menarik. Okey, kita akan tengok soalan ketiga iaitu soalan baby kebat. Cikgu namakan dia baby kebat. Nampak tak? Nampak macam budak nakal kan kat tepi ni kan? Awak semua tak nakal. Dia ni je yang nakal. Okey, baby kebat. Soalan baby kebat ni, apa yang dikatakan, kenapa cikgu namakan dia soalan baby kebat? Sebab baby kebat ni, soalan keempat pun kebat juga. Tapi dia lagi besar. Jadi, yang ni cikgu letak dia sebagai baby je. Okey? Tapi memberi sumbangan markah yang banyak, sebanyak 3 markah. Okey, kita tengok. Yang pertama, jawapan tiada dalam petikan. Okey, tengok. Jawapan pun tak ada dalam petikan. Inilah cabaran budak-budak kecil. Budak-budak kecil, baby macam ni selalu tak ada masalah. Jadi, dia tak bagi jawapan terus dalam petikan.
Okey, nombor 2. Murid perlu memberikan idea dan pendapat yang rasional dan praktikal. Okey, ini tengok. Ini perbezaan di antara soalan 3 dengan soalan 4. Okey, soalan 3, murid perlu bagi idea dan pendapat. Okey, yang praktikal. Maksudnya bila perkataan praktikal mesti ada subjeknya. Okey, subjek tak semestinya orang. Okey, kena ingat tu. Subjek tak semestinya orang. Okey, subjek mesti merupakan entiti yang melaksanakan sesuatu perkara. Okey, yang ketiga, markah yang diperuntukkan 3 markah. Okey, jawab mesti dalam 3 isi dan dalam 3 ayat. 3 isi 3 ayat. Dalam subjek-subjek lain pun mesti ada jawab soalan kebat, betul? Tapi soalan bahasa Melayu dia berbeza. Okey, mesti jawab dalam 3 isi, dalam 3 ayat. Dan mesti ada subjek. Okay, formula untuk soalan baby kebat ialah subjek apa supaya. Formula kedua, subjek apa kerana. Okey, nak tengok contoh soalan tak? Nak tak? Okey. Okey, cikgu akan tunjuk contoh soalan. Okey, ni contoh soalan. Okey? Okey, contoh soalan yang pertama. Kita tengok berbeza. Nanti awak akan nampak perbezaan di antara soalan baby kebat dengan kebat yang lagi satu. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, dia akan beri stimulus begini. Okey, pembelajaran secara dalam talian menjadi antara medium penting di antara murid dan guru bagi meneruskan pengajaran dan pembelajaran dalam keadaan pandemik yang mengancam negara. Pada pandangan anda, ini antara keyword, antara kata kunci. Okey, soalan kebat. Okey, pada pandangan anda, apakah kebaikan yang diperoleh daripada pembelajaran dalam talian? Nampak soalan dia? 3 markah. Jadi mesti ada. Okey, tengok yang mana cikgu highlightkan tu. Nanti bila kawan-kawan awak dekat sini, anak-anak murid cikgu yang cantik ni baca. Okey, bila dia baca, bila awak tengok dia baca yang cikgu highlightkan tu, itu maksudnya itu merupakan subjek. Okey? Jadi kita dengar jawapan daripada siapa nak baca? Okey, seorang cepat. Siapa nak baca? Okey, bagus. Okey, sila baca. Kebaikan yang diperoleh daripada pembelajaran dalam talian ialah murid boleh mengakses maklumat pada bila-bila masa supaya dapat menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh guru. Selain itu, pembelajaran secara dalam talian dapat membantu mengurangkan penularan virus ini kerana tidak berlaku pembelajaran secara bersemuka. Seterusnya, guru dan murid dapat meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi secara optimum kerana secara tidak langsung pelbagai kemahiran ICT perlu diaplikasikan untuk memastikan PDPR berjalan dengan lancar. Okey, bagus. Okey, nampak Nampak tak ayat tu? Ada subjek, ada apa yang dilakukan oleh subjek tersebut. Tengok yang contoh nombor 2 ni. Pembelajaran secara dalam talian. Mesti letak subjek. Ingat cikgu cakap, subjek tak semestinya orang. Okey, awak tak boleh letak selain itu, ia dapat. Kebanyakan murid akan buat macam tu. Ia dapat, tak boleh tahu ia. Mesti kita letak apa entiti tersebut, apa subjek tersebut. Okey, kalau awak letak ia, kosong markah awak dekat sini. Okey, seterusnya guru dan murid, nampak? Kerana, mesti adalah dekat sini. Okey, boleh nampak Ini adalah teknik dan kena pastikan ada kepala ayat. Awak jawab beberapa banyak soalan pun tak ada kepala ayat, markah awak akan tak penuh lah. Okey, kita terus kepada soalan yang keempat. Okey, ini merupakan bapak kebat. Nampak tak bapak kebat? Okey, ini merupakan bapak kebat. Handsome kan? Handsome tak? Syafia? Handsome Okey, kita akan tengok soalan yang apa yang dikatakan bapak kebat ni. Apa perbezaan dia dengan baby kebat tadi? Okey, yang pertama, jawapan pun tak ada dalam petikan. Sebab dia handsome, dia tak bagi jawapan pun dalam petikan. Tadi nakal pun tak bagi jawapan, ni handsome pun tak bagi jawapan. Okey, yang kedua, murid perlu memberikan cadangan penyelesaian. Nampak? Dia akan bagi stimulus berbentuk permasalahan. Okey, dan kita perlu menyelesaikannya. Yang tadi idea, yang ini cadangan penyelesaian. Okey, secara rasional dan praktikal. Masih perlu lagi praktikal. Okey, dan praktikal kata kuncinya mesti ada subjek. Okey, yang ketiga, markah yang diperuntukkan ialah 4 markah. Jawab 4 isi dalam 4 ayat. Ingat bukannya 2 isi, 2 huraian. Bukan macam pai ke apa ke, bukan Okey.
Yang kelima, mesti ada subjek dan formula dia sama macam tadi. Okey, subjek apa supaya, subjek apa kerana. Ingat tau. Okey, kita terus kepada contohnya. Dia contoh lagi jelas sebenarnya bila awak tengok contoh. Okey, kita tengok contoh dia pula. Okey, soalannya. Okey, tengok permasalahan yang diberikan. Jiran di depan rumah anda ingin menghantar ibunya yang diserang strok ke rumah orang tua dengan alasan mereka tidak berdaya untuk menjaga ibu yang sakit kerana kesibukan masing-masing. Menyebabkan dia tidak mempunyai masa untuk menjaga ibunya. Sebagai jiran yang prihatin, dia akan bagi satu peranan kepada awak. Apakah nasihat? Dia akan bagi satu tindakan yang perlu awak buat. Okey? Ataupun ada soalan yang umum, apakah langkah-langkah? Jadi kita boleh bagi, tapi kalau ini soalan ni dia dah mengkhusus. Apakah nasihat? Dia minta kita bagi nasihat sahaja yang perlu anda berikan agar jiran anda dapat membatalkan niatnya. Jadi, awak jangan fikir awak sebagai pelajar yang berumur, murid yang berumur 17 tahun. Tak boleh. Awak kena, sebab dia ni jiran dan dia mempunyai anak, kita anggap macam ini kita ni sebagai orang dewasa. Jiran sebelah rumah. Okey? Jadi, apa jawapannya? Okey, Syafia. Boleh baca jawapannya, Syafia? Boleh Cikgu. Jawapannya, sebagai jiran yang prihatin, nasihat yang saya akan berikan ialah saya akan cuba menerangkan bahawa tanpa ibu bapa yang melahirkan kita, tidak mungkin kita dapat hidup di dunia. Selain itu, saya akan menjelaskan pengorbanan ibu bapa terlalu besar dan tidak mampu untuk kita balas supaya kita menjadi orang yang berguna. Tambahan pula, saya akan mengingatkannya bahawa ibu bapa lah yang telah membesarkan kita sehingga kita mampu berdikari dan mempunyai kerjaya sendiri. Akhir sekali, saya akan menerangkan semua ujian daripada Allah perlu kita hadapi dengan sabar untuk menentukan kita akan masuk ke neraka atau syurga. Okey. Nampak tak? Nampak tak contoh jawapannya begini? Berbeza kan? Okey, jadi berbeza dengan yang tadi. Okey? Jadi baiklah kita kena tengoklah macam mana, apa tindakan kita, apa bentuk nasihat yang kita boleh berikan. Okey, boleh nampak kan? Satu-satu dekat sini. Saya akan cuba menerangkan, saya akan menjelaskan, saya akan mengingatkan, saya akan menerangkan. Itu semua merupakan nasihat. Okey, bukannya dia pergi buat laporan. Kalau awak pergi laporan, itu bukan bentuk nasihat. Okey, nampak Okey? Ataupun awak buat aduan ke, itu tak boleh. Okey? Sebab tak menepati kepada jawapan yang dikehendaki. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, awak dapat sesuatu, kita dah akhir dah kelas kita pada hari ini. Okey, awak dapat sesuatu pada hari ini? Dapat tak? Dapat. Banyak tak? Banyak ke sikit? Banyak. Banyak. Okey, bagus. Okey, untuk hari ini, okey, nanti awak boleh scan QR code dekat sini. Okey, ada QR code dekat situ. Awak boleh scan dan awak pun dapat jugalah daripada guru-guru kelas, daripada guru kelas masing-masing, guru-guru kelas salah tu guru kelas masing-masing. Okey, untuk link-link di mana bahasa guru kami panitia bahasa Melayu telah menyediakan beberapa rak. Setakat ni ada 6 rak e-digital pemahaman bahasa Melayu semadah. Okey, dan dekat situ ada slide-slide yang awak boleh rujuk. Okey, antara raknya ialah rak penulisan, Komsas, sistem bahasa, pemahaman, novel dan permainan bahasa. Jadi awak boleh rujuk secara digital untuk melihat pelbagai slide, pelbagai perkongsian, pelbagai bahan rujukan untuk awak rujuk, untuk awak gunakan. Okey? Untuk bahasa Melayu ni kita kena banyak membaca. Ni antara bahan yang kita sediakan. Okey, jadi untuk mahir lagi dalam kebat sebenarnya, soalan kebat sebenarnya antara soalan yang agak kritikal lah. Okey, jadi untuk mahir dalam soalan kebat ni kita perlu banyak membaca. Jadi kami guru-guru bahasa Melayu, saya, Cikgu Hajar, Cikgu Nafiza dan Cikgu Nuraida telah menyediakan beberapa koleksi soalan kebat beserta dengan jawapan dekat sini. Dan lebih menarik lagi, anak-anak tingkatan 5 Al-Khawarizmi dan 5 Ibnu Taimiyah juga menyediakan soalan-soalan kebat, slide. Mereka buat sendiri slide, buat soalan dan menghasilkan jawapan yang berdasarkan kepada buku teks, tema-tema buku teks. Jadi cara untuk kita dapat pelbagai idea sebenarnya untuk menjawab soalan kebat berdasarkan kepada
membaca sebenarnya. Jadi awak telah dimudahkan lagi dengan bantuan kawan-kawan, dengan bantuan kawan-kawan awak yang ikhlas ni dapat berjaya menghasilkan dengan sabarnya berjaya menghasilkan set-set soalan kebat lebih daripada 50 soalan dekat dalam ni awak boleh baca. Okey, mudah je kan guna handphone, imbas QR code ni dan awak akan dapat pergi kepada rak e-digital pemahaman bahasa Melayu. Okey, jadi cikgu harap awak dapat sesuatu pada hari ini. Okey, semoga bermanfaat. Okey, terima kasih kepada anak-anak cikgu yang bersama cikgu pada hari ini. Okey, Akila, Syafia, Wafal, Nurin. Okey, cikgu doakan awak mendapat A+ dalam bahasa Melayu bulan 3 tahun depan. Betul? 2022. Okey, cikgu doakan yang terbaik dan semua anak-anak cikgu yang lain agar mendapat sesuatu pada hari ini untuk awak terus belajar dengan lebih menarik tentang bahasa Melayu. Okey, cikgu rasa tu je untuk kelas hari ini. Kita akan sambung di lain masa dan cikgu akan minta seorang untuk bacakan doa. Okey. Seorang bacakan doa anak cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah. Sama-sama. Okey, terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Barakallahu fiik, cikgu. Ya, cikgu. Bye-bye.